Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada soalan trial Kedah set 2 2021 untuk haba penyesaran. Okey, jadi soalan dikata seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran bagi tindak balas antara kuprum dan juga larutan argentum nitrat. Okey, dalam eksperimen ini serbuk kuprum berlebihan ditambah kepada 100 cm3 larutan argentum nitrat 0.2 mol desimeter negatif 3. Okey, so 100 cm3, 100 cm3 adalah kita punya nilai V, manakala 0.2 adalah kita punya nilai M, iaitu kemolaran ataupun kepekatan. Okey, so kita pergi kepada soalan A. Sekejap Okey, jadi kalau kita pergi kepada soalan A dia suruh kita nyatakan maksud haba penyesaran. Okey, di mana dalam video yang sebelum ni pun saya dah nyatakan bahawa untuk definition untuk haba penyesaran mesti ada dua keyword dia. Okey, di mana kalau kita tengok berdasarkan kepada jawapan, okey, keyword yang pertama yang perlu ada, okey, adalah logam yang tersesar. Okey, logam yang tersesar daripada apa? Daripada larutan garamnya. Okey, maka logam yang tersesar di satu point, iaitu satu keyword dia. Larutan garam ni adalah keyword yang kedua. Okey, bila awak lengkapkan dari segi ayat, awak akan dapat perubahan haba. Apabila satu mol logam tersesar daripada larutan garamnya, maka baru awak akan dapat satu markah. Okey, so keyword kena adalah. Ini dari segi definition. Okey, yang seterusnya disuruh nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, untuk pemerhatian bagi haba penyesaran awak akan dapat dua. Okey, awak akan dapat dua pemerhatian. Okey, di mana pemerhatian yang pertama awak kena faham di mana haba penyesaran merupakan tindak balas eksotermik. Bila kita katakan tindak balas eksotermik, di antara sifat-sifat dia ataupun ciri-ciri dia adalah berlakunya peningkatan suhu. Okey, so berlakunya peningkatan suhu tersebut termasuk dalam salah satu pemerhatian. Okey, but bila kita nak nyatakan pemerhatian, suhu adalah something yang kita tak dapat nak tengok, tak dapat nak nampak dengan panca indera. So dalam arti kata lain, macam mana you tahu suhu tu meningkat? Dengan adanya bacaan termometer. So kalau suhu meningkat, bermaksud bacaan termometer pun akan meningkat. So ini adalah kita punya pemerhatian yang pertama. Okey, ini adalah pemerhatian kita yang pertama lah. Okey, bacaan termometer meningkat. Ataupun pemerhatian yang kedua yang kita boleh dapati adalah larutan tiada warna bertukar kepada larutan biru. Okey, kenapa dekat sini? Kenapa larutan tiada warna boleh bertukar kepada larutan biru? Sebab you kena faham bahawa tindak balas ini merupakan tindak balas apa dia? Tindak balas antara argentum nitrat dan juga kuprum. Okey, so argentum nitrat ini asalnya larutannya adalah larutan yang tiada warna, colorless. Okey, namun bila dicampurkan dengan kuprum, awak kena faham ni tadi. Okey, definition tadi dia kata perubahan haba apabila satu mol logam tersesar. Sebila kuprum dicampurkan ke dalam larutan argentum nitrat, kuprum akan tersesar. Dan bila kuprum tersesar, awak akan dapati hasil akhir eksperimen awak akan dapat apa? Awak akan dapat kuprum nitrat. Kuprum nitrat pula adalah hasil daripada logam yang dah tersesar, dan kuprum tadi bila dia dah tersesar, dia akan bertukar kepada warna biru sebab kuprum memang warnanya adalah biru. So that's why pemerhatian yang kedua yang awak akan dapat adalah larutan tiada warna bertukar kepada larutan biru. Okey, jadi awak boleh pilih jawapan salah satu, maka awak akan dapat satu markah. Okey, dekat sini. Okey, ini seterusnya tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat. Okey, ini sama macam video yang lepas. Okey, di mana cara kita nak buat persamaan ion bagi haba penyesaran adalah sama dengan kita buat persamaan ion untuk tindak balas redox. Okey, so dekat sini saya akan cuba buat one by one lah. Okey, sekarang ini bahan yang kita gunakan apa dia? Argentum nitrat dan juga
kuprum. Okey, betul So argentum nitrat dan juga kuprum. Okey, so ini adalah bahan kita. So bahan kita ni tadi akan menghasilkan apa? So dekat sini awak tengok dia just akan tukar pasangan. So argentum akan pergi dekat tempat kuprum, kuprum akan pergi dekat tempat argentum. Okey, dia just akan tukar pasangan. So bila tukar pasangan, maka awak akan dapat Cu NO3 tambah Ag. Okey, tapi kalau awak tengok dekat sini, okey, ini adalah persamaan kimia persamaan kimia yang tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Sebab awak kena tengok dekat sini. Kuprum charge-nya adalah positif 2. Nitrat charge-nya adalah negatif 1. So tak balance. So macam mana nak balance kan? Awak akan cross out kan charge dia. Okey, awak akan cross out kan charge dia. So dekat sini awak akan dapat kurungan. Awak letakkan 2 dekat luar. Okey, sekejap kurungan ni saya buat elok sikit. Okey, awak akan dapat macam ni. So bila dekat sini awak dah letak 2, bermaksud argentum ni pun awak akan letak 2. And then argentum nitrat dekat sini pun awak akan letak 2. And then bila awak tengok persamaan kimia awak dah seimbang. Okey, so bila dah seimbang, langkah yang seterusnya adalah awak kena buat apa? Awak determine, okey, awak tentukan setiap bahan yang ada tu apa charge-nya. So awak tengok dekat sini, argentum nitrat. Okey, argentum nitrat kalau awak pecahkan kat sini, argentum dan nitrat akan jadi ion. So argentum charge dia adalah positif 1. Nitrat charge-nya adalah negatif 1. Okey, selesai. Sekarang ni awak tengok Cu. Cu ni ada 1 biji je. Bermaksud dia adalah atom, dan atom charge-nya adalah kosong. Okey, tengok pula dekat sini. Ni pun sama, kuprum nitrat. Kuprum nitrat, bila awak pecahkan dia, kuprum ada charge dia sendiri, nitrat ada charge dia sendiri. So Cu charge-nya adalah positif 2. Nitrat charge-nya adalah negatif 1. Okey. Argentum, sekarang ni awak tengok argentum ada 2. Argentum ada 2 bermaksud dia molekul. Molekul pula charge-nya awak tahu adalah kosong. Okey. So sekarang ni awak dah determine. So bila awak dah determine all these, apa yang awak kena buat seterusnya adalah awak kena cancel out bahan yang mempunyai charge yang sama untuk sebelum dan selepas tindak balas. Maksudnya dekat sini kita tengok kalau kita tengok untuk argentum. Okey, argentum kalau awak tengok pada bahan tindak balas charge-nya positif. Charge-nya positif 1. Tapi untuk hasil charge-nya adalah kosong. Awak tengok kat sini positif 1, kosong. Untuk Cu pula, untuk Cu bahan ni kosong, hasil positif 2. Jadi apa yang tinggal? Kita tengok nitrat sebelum negatif 1, selepas pun negatif 1. So bahan yang mempunyai charge yang sama awak cancel out. Okey, so bila awak cancel out, baki yang tinggal tu awak ambil dan awak tulis berserta dengan charge. Okey, maksud dekat sini yang tinggal 2Ag plus minus 2Ag plus 1 betul. So awak tulis 2Ag positif 2Ag plus tambahkan dengan Cu. Okey, tambahkan dengan Cu menghasilkan apa? Menghasilkan Cu2 plus tambahkan dengan 2Ag plus. Ag plus. Maaf 2Ag sahaja. Okey, sebab ini charge dia kosong kan. Okey, 2Ag. So ini adalah kita punya persamaan ion. Okey, jadi yang atas ni saya padam So kalau awak nak tengok yang atas ni untuk macam mana nak cari persamaan ion ni, awak boleh pause video ni lah.
Okey, so jawapan ni saya bring bawa ke atas. So ini adalah jawapan kita. So awak akan dapat 1 markah dekat sini. Alright. Yang seterusnya, soalan D disuruh berdasarkan maklumat berikut, disuruh hitungkan bilangan mol ion argentum. So sebenarnya disuruh cari bilangan mol ni lah. So formulanya adalah N sama dengan MV per seri per 1000, di mana M kemolaran yang digunakan adalah 0.2, isi padu yang digunakan adalah 100 bahagikan dengan 1000. Okey, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 0.02 mol. Okey, so awak akan dapat 1 markah. Okey, so soalan yang seterusnya pula disuruh hitungkan haba yang terbebas. So haba yang terbebas dekat sini bermaksud dia minta the value of apa? The value of Q. Okey, di mana awak boleh gunakan formula delta H sama dengan Q over N, di mana value of N kita dah ada. Okey, kita tengok nilai delta H dah bagi belum? Nilai delta H dia dah bagi iaitu negatif 105. Ni tadi saya tertinggal So negatif 105 kilojoule. So kalau awak tengok dekat sini, sekejap kalau awak tengok dekat sini, using the formula of delta H is equal to Q over N. Okey, delta H kita dah ada, nilai N pun kita dah ada. So kita boleh gantikan, rearrange balik equation untuk kita dapatkan the value of Q. So bila kita rearrange kembali, awak akan dapat Q sama dengan delta H multiply by N, di mana nilai delta H tadi adalah 105 kilojoule, tapi kita tukarkan in joule mol negative 1. So awak akan dapat 10,500 Okey, kilojoule tukar kepada joule, awak just darabkan dengan 1000. So awak akan dapat 105,000. Okey, darabkan dengan bilangan mol, iaitu kita dapat tadi 0.02. Okey, so awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 2100 joule. So ini adalah jawapan kita. Okey, so markah berapa? Markah 1 markah. Okey, jawapan akhir lah, awak akan dapat 1 markah. Alright. Okey, so seterusnya diminta perubahan suhu. Perubahan suhu dekat sini bermaksud dia minta the value of theta. Okay, the value of theta, satu-satunya formula yang kita boleh gunakan adalah formula Q sama dengan MC theta. So sekarang ni kita nak cari nilai theta, perubahan suhu. Nilai Q kita dah ada, nilai M kita dah ada, iaitu total isi padu, iaitu jumlah isi padu larutan, iaitu 100. C adalah muatan haba tentu, heat capacity, iaitu 4.2. So awak just substitutekan sahaja. So nilai Q tadi kita dapat 2100 sama dengan M kita adalah 100 multiply by heat capacity 4.2 multiplykan dengan nilai theta. Okey, so awak rearrange balik equation, tekan calculator, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 5 degree Celsius. Maka dekat sini awak dapat jawapan 5 degree Celsius, awak akan dapat satu markah. Okey, so untuk soalan yang terakhir pula, soalan yang terakhir dia kata eksperimen diulang dengan menggunakan 100 cm3 larutan argentum nitrat 0.4 mol desimeter negatif 3 dan serbuk kupron berlebihan. Ini disuruh ramalkan perubahan suhu dan terangkan kenapa. Okey, so untuk nak menjawab soalan saya suka kalau nak menjawab soalan ni awak kena tengok dulu susunan soalan. Okey, susunan soalan disuruh yang pertama ramalkan perubahan suhu, and then baru disuruh terangkan. Jadi dalam penerangan awak ramalkan dulu suhu.
suhu tu akan bertambah ke berkurang ke, awak ramalkan yang that one first, baru yang kedua awak terangkan kenapa suhu tu bertambah ataupun berkurang. Okey, so kalau awak perhatikan dekat sini, macam mana kita nak tahu suhu tu bertambah ke berkurang ke macam mana? Okey, so awak tengok dekat sini, bilangan molnya berbeza, betul? Kepekatan mol yang digunakan adalah berbeza. Before this, mol yang digunakan adalah 0.2, but in this case dia tukar kepada 0.4. So 0.2 kepada 0.4 bermaksud dua kali ganda nilainya. So it is 2 times bigger. Okay, dua kali ganda nilainya lebih besar. So kita pun dapat kenal pasti bahawa bila molnya lebih banyak, okay, bilangan mol, kemolaran ataupun kepekatannya lebih banyak, bermaksud nilai perubahan suhu pun akan bertambah juga. So dekat sini it is 2 times. Okay, dua kali ganda. So perubahan suhu pun akan jadi dua kali ganda. Okay, so kenapa dua kali ganda pula? Kita katakan dua kali ganda melalui kepekatan argentum nitrat. Okay, AgNO3 yang kat sini. Tengok kepekatan larutan AgNO3 yang digunakan lebih tinggi, di mana sebelumnya kepekatan adalah 0.2 ditukar kepada 0.4. Okey, so kepekatan larutan argentum nitrat in this case lebih tinggi. So perubahan suhu dah dua kali ganda. Okey, dan kepekatan dah pun sama dua kali ganda, lebih tinggi lah maksudnya. Apa pula yang akan jadi? Kenapa? Why? Dia akan involve dekat sini, dia akan involve apa dia? Dia akan involve dari segi teori pelanggaran. Di mana dekat sini kita katakan bahawa bilangan ion argentum per unit isi padu lebih tinggi, maka haba yang dihasilkan juga lebih banyak. Okey, di mana untuk poin yang ketiga ni, the words per unit isi padu ni sangat memainkan peranan. Okey, sebab dekat sini dia involve untuk teori pelanggaran dekat KTB, kadar tindak balas. Okey, so sebenarnya kalau awak tanya saya untuk soalan E ni, dia merupakan soalan di luar rutin lah. Okey, dia merupakan soalan di luar rutin, sebab dia suruh ramalkan perubahan suhu dan dia disuruh terangkan mengapa. Okey, di mana perubahan suhu it is involve teori pelanggaran, okey, collision theory yang awak belajar dekat KTB. Bermaksud dia berkait, okey, dia berkait dengan apa yang awak belajar dekat KTB dan juga termokimia. Ada perkaitan kat situ, which sebenarnya untuk soalan E ni saya boleh katakan dia adalah soalan di luar rutin, di mana kebiasaannya dia jarang keluar dalam SPM sebenar. Okay, dia jarang keluar, tapi tak semestinya dia tak keluar. So awak kena alert juga. Okay, so dekat sini setiap satu poin ni awak dapat satu markah. Okay, awak ramalkan satu markah, poin kedua satu markah, poin yang ketiga satu markah, maka awak akan dapat dekat sini 3 markah. And then untuk soalan subjektif, awak boleh buat in point form. Okay, awak boleh buat in point form ataupun awak boleh buat dari segi like essay. Okay, dalam bentuk essay, maksudnya awak buat ayat, titik awak sambung, tak ada masalah. Okay, mengikut kepada keselesaan awak lah. Okay, kalau macam dulu saya tak izinkan student saya untuk buat soalan subjektif in point form. Okay, in point form saya tak benarkan. Okay, tapi tak silap saya dia dah diberi sedikit kelonggaran, so awak boleh buat in point form, tak ada masalah. Okay, so setakat ini sahaja untuk trial Kedah set 2 2021. Seterusnya kita akan pergi kepada trial Melaka 2021 untuk haba penyesaran juga.